Hai semua, boleh ya? Boleh dengar Terima kasih semua orang, ya Allah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua students dan kepada semua pelajar yang berada di Malaysia ataupun termasuk ibu bapa dan pihak yang lain. Okay. Terima kasih sebab sudi lagi masih kekal bersama dengan kita semua. Tetapi korang ni, pelajar-pelajar seluruh Malaysia ni sama ada dalam Zoom ataupun dalam YouTube. You guys, saya bersetuju dengan apa yang Sir Fatih cakapkan tadi. You guys sangat-sangat hebat, sangat-sangat power sebab boleh stay sampai ke sekarang. Dan saya pun hari ini sangat bertenaga, Miss Rosa. Sangat hebat sebab diorang menanti daripada pagi sehingga ke malam hari ini, Sir Syahmi. Miss Rosa nak tahu kenapa saya bertenaga hari ini? Yes. Sebab semalam kita ada sesi, betul? 3 jam. 3 jam, tetapi saya ditemani oleh 2 jejaka. Hari ini? Hari ini saya ditemani oleh 1 bunga. Yes. Tapi bunga ni bunga apa ya, Miss Rosa ya? Bunga ros. Bunga ros, terima kasih. Bunga ros. Seperti mana kamu melihat filem Titanic, Jack, Rose. Oh, wow. Cantik, handsome. Saya suka itu, Kak Ila. Okay, baik. So, Miss Rosa. Okay, kadang-kadang tersalah sebut Miss Rosa lah, Kak Ila lah. Okay, baik. So, Miss Rosa, kita hari ini nak sampaikan satu silibus sejarah mengenai satu tajuk yang bertajuk nasionalisme. Yes, betapa pentingnya semangat nasionalisme, betapa pentingnya kesedaran nasionalisme dipupuk sejak kecil kerana apa yang kamu tengok daripada malam tadi yang 3 jam telah dihurai oleh Sir Syahmi dan Sir Syahiran menunjukkan bahawa semangat nasionalisme itu penting dalam menyemarakkan sebuah negara yang maju. Tanpa semangat nasionalisme dah tentu-tentu kita kalah pada peringkat awal. Ya, duk sebut nasionalisme daripada tadi lagi nasionalisme ni. Saya cukup yakin ada dalam kalangan student ni yang datangnya daripada Form 1, Form 2, Form 3. Yang mana mereka ni belum belajar lagi apa itu nasionalisme. Sebab topik ni adalah topik waktu Form 4. Dan semasa Form 5, semasa sejarah KBSM last time. Ya betul. Okey, tetapi semua warga negara Malaysia, semua rakyat sesebuah negara telah disuntik dengan elemen nasionalisme ni sejak sekolah rendah, Sir Syahmi. Ya betul, itu sangat-sangat betul tepat, Kak Ella. Tapi sebelum tu, Miss Rosa, kita punya slot session 340 kali ini untuk sejarah dibawakan khas oleh pihak NGO iaitu My Fund Action. Bagi mana yang nak menderma boleh buat donation, link ada dekat pin di komen. Okey, baik. So, Miss Rosa, nasionalisme ni yang kita nak borak, yang kita nak maksudkan ni, kepada student yang mana lagi macam tertanya-tanya, apa benda ni? Apa benda ni sebenarnya? Apa benda nasionalisme tu? Bagaimana kita harus memupuk semangat nasionalisme? Bagaimana kita harus memperjuangkan semangat nasionalisme? Hari ini kami bawa kepada kamu peristiwa-peristiwa yang berlaku, perjuangan-perjuangan nasionalisme yang berlaku di dunia supaya dapat menggerakkan kamu semangat, wahai rakyat Malaysia, untuk memupuk semangat nasionalisme dalam menjaga kedaulatan negara kita. Okey? Fuyo. Dia kena bersemangat bahagian ni. Senang cerita macam ni lah. Maksud nasionalisme ni paling simple, mudah adalah sayangkan negara. Yes. Setuju? Ya. Tetapi saya boleh buktikan. Kita nak tanya tanya penonton-penonton di rumah. Memandangkan kita boleh nampak komen awak semua ni. Saya nak tanya lah. Aina, betul ke awak ada semangat nasionalisme ataupun awak sayangkan negara? Betul ke? Nak tengok sikit? Ada ke? Ada ke semangat nasionalisme tu? Oh, ramai yang cakap ada. Rasa macam tak ada je, rasa macam semakin luntur je. Okey, ada tak semangat nasionalisme tu dah semakin luntur? Rasanya semakin luntur lah, Sir Syahmi. Di kalangan warga negara, di kalangan generasi kini. Boleh tak Sir Syahmi bagi kat kita satu contoh bagaimana generasi masa kini semakin luntur semangat nasionalisme? Nampak. Kita baru nampak komen mereka semua ya. Ada, ya betul, kami sayang negara. Benar. Tapi saya nak buktikan satu benda. Betul ke mereka semua ni sayangkan negara? Saya nak bukti satu benda. Pada 31 Ogos tahun 2019, waktu tu awak dekat mana? 31 Ogos tahun 2019. Waktu tu awak buat apa? Dekat mana? Okey, saya boleh buktikan. Nampak? Ada mungkin yang tengah tidur. Buat apa 31 Ogos? Tengah main game?
Kita sepatutnya sambut merdeka. Kita sambut, Celebrate kita merdeka, celebrate hari tetapi kemerdekaan. ada juga yang tengah tidur, ada juga yang mungkin keluar jalan-jalan dating, kita tak tahulah kan. Ya. So, Ataupun paling senang macam ni, Sir macam Syamil. mana? Apabila diorang lunturnya semangat nasionalisme, sekarang ni bila diorang bercinta, ada girlfriend, ada boyfriend, dia keluar makan, dia tak pergi dah makan laksa kedai Kak Senah. Dia pergi makan McDonald. Dia pergi makan apa lagi? Pizza. Dia tak makan laksa kedai Kak Senah. Dia tak makan kuih koci yang Kak Timah buat. Apa kaitan dia laksa McDonald ni? Itu makanan asal kita, Syami. Kenapa harus cari burger? Kenapa harus cari burger? Kesian Kak Timah buat kuih koci. Kesian Mak Senah buat kuih. Kuih apa, Syami? Lupa dah, Syami. Kari pap. Kari pap. Lepas tu, Syami, hari raya baru-baru ni, diorang galak order almond London dari London. Betul. Mama Carey tak tahu Carey dari mana. Betul? Carey. Ada tak diorang order putu kacang, lemang? Tak ada. Kuih apa tu? Kuih apa? Putu kacang tu? Putu kacang tu tak kenal juga. Tak kenal. Ke kuih tu wujud ketiga zaman Miss Rosa? Maklumlah berbeza umur. Kita kena fahamlah kat situ. Baik. Ya, okay. Tanpa membuang masa, Miss Rosa. Okay. Cerita kita, perjalanan kita untuk kelas hari ini. Yang mana dalam topik nasionalisme ni, kita ada menceritakan mengenai sepatutnya lah nasionalisme di Barat ataupun nasionalisme yang berlaku di Eropah Barat lah. Lepas tu kita ada menceritakan nasionalisme di Asia dan juga Asia Tenggara. Yeah. Tetapi cumanya kita nak tunjukkan pattern kepada awak semua. Kita ambil satu subtopik dan digabungkan dengan subtopik-subtopik yang lain. Okey. Dan yang kita akan fokuskan adalah nasionalisme di Asia Tenggara. And negara yang kita akan pilih adalah? Negara Philippines, dan Thailand. Kenapa kami pilih Thailand? Sebab Thailand ni perjuangan nasionalisme dia agak berbeza berbanding dengan negara-negara yang lain. Sebab Thailand muncul satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami imperialisme Barat. Jadi bagaimana rakyat Thailand memperjuangkan nasionalisme? Sebab kebanyakan nasionalisme di dunia berlaku atas rasa sakitnya hati rakyat terhadap penindasan oleh bangsa luar. Saya cukup yakin dah. Yang mana pelasian dekat rumah sekarang nampak tu, kita tengok muka di belakang. Lepas tu ada yang dalam YouTube semua dah tak sabar dah nak dengar dah cerita nasionalisme yang berlaku di Filipina. Boleh kita mempersilakan seorang gadis yang ayu. Gadis ayu. Silakan Miss Rosa, penceritaan mengenai nasionalisme di Filipina. Terima kasih, Sir Syami. Wahai anak-anakku sekalian atau wahai pelajar kesemua, apabila kamu menghadapi atau berhadapan dengan isu nasionalisme, maka nasionalisme itu you have to understand very clear bahawa perjuangan untuk menaikkan sesuatu bangsa, perjuangan bagi menjaga kredibiliti sesuatu negara bertitik tolak kepada dua tahap di Asia Tenggara. Dua tahap, Sebab pada tahap yang pertama di Asia Tenggara ini, perjuangan itu bersifat sederhana. Perjuangan hanya memperjuangkan isu-isu sederhana seperti politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Belum ada kekuatan daripada rakyat Asia Tenggara untuk menuntut kemerdekaan akibat kurangnya pendidikan, kurangnya pemimpin yang berkarisma dan tidak ada parti-parti politik yang dapat mendominasikan perjuangan bangsa bagi mendapatkan kemerdekaan. That's why jika kamu kaji balik perjuangan nasionalisme yang kamu belajar dalam bab 2 tingkatan 4, kamu akan nampak sebenarnya isu nasionalisme atau perjuangan nasionalisme ini bersifat global, iaitu tercetus di mana-mana kawasan di dunia, di mana-mana negara di dunia. Apabila hak rakyat ataupun hak sesuatu bangsa ataupun berkaitan sesuatu hal berkaitan agama ditindas dan diperbodoh serta diperkotak-katikkan oleh pihak luar. Paling terbaru jika kamu melihat bagaimana perjuangan rakyat Palestin menentang Israel apabila mereka didorong oleh semangat nasionalisme yang kuat, seperti yang Sir Syahiran bagi tahu kamu semalam. Masyarakat Palestin adalah the proud people. Kekuatan nasionalisme itu menggerakkan perjuangan mereka untuk merealisasikan bahawa they have to fight
untuk negara dia. They have to fight untuk agama dia. That's why perjuangan nasionalisme ni kita harus melihat secara terbuka. Okay, bagaimana sesebuah negara memperjuangkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Okay, sebagai contoh. Okay, sebagai contoh, cikgu ambil satu contoh seperti yang tercetus di Filipina. Dalam bab 2 tingkatan 4 tu, kamu belajar bagaimana nasionalisme itu berlaku dan tercetus di Filipina. Untuk pengetahuan kamu, pada peringkat awal, Filipina bukan seperti negara sekarang. Okay? Filipina hanya wujud sebagai sebuah empire di bawah kesultanan kerajaan Sriwijaya. Kemudian, ketiga kedatangan Islam ke Asia Tenggara, Islam telah sampai ke Pulau Mindanao, juga ke Kepulauan Sulu. Okay, Kepulauan Sulu. Jadi apabila Islam sampai, waktu itu antara kawasan yang terkenal dalam konteks sejarah atau negara Filipina cuma Mindanao dan Pulau Sulu. Kemudian berlaku pelayaran oleh tokoh pelayar daripada Sepanyol, iaitu Ferdinand Magellan. Kedatangan Ferdinand Magellan, kedatangan Ferdinand Magellan pada tahun bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah. Ferdinand Magellan pernah sampai ke Pulau Mindanao dan berlakunya pergaduhan ataupun pemberontakan di kalangan rakyat Mindanao bagi mempertahankan Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu dari penjajahan luar. Okey, tetapi paling kamu nampak kalau kamu tengok dekat skrin belakang, kamu tengok atas. Okey, kalau kamu tengok dekat skrin belakang, kamu nampak pada peringkat awal Filipina ni dikuasai oleh pemerintah Muslim, iaitu Raja Sulaiman, Raja Matanda dan Raja Lakandula. Benda ni dia tak ada dalam silibus kamu, but this is the general knowledge you have to know. Kenapa berlakunya kebangkitan rakyat? Kenapa? Kita kena tahu. Okey, selepas itu, ketiga orang pemerintah Muslim ini, Filipina mula didatangi oleh Ferdinand Magellan dalam usaha dia menguasai perdagangan rempah. Sebab sebelum kedatangan Ferdinand Magellan, sebenarnya wilayah Filipina direbuti oleh dua kuasa barat, iaitu Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol. Kamu tahu tak kenapa berlakunya perebutan antara dua kuasa ni? Anak-anak, tahu tak kenapa berlaku? Sebab sebelum tercetusnya revolusi perindustrian, dua kuasa barat yang meneroka lautan, yang mencari tanah jajahan, yang mencari jalan di lautan adalah Portugal dan Spanyol. Dan ketiga itu penguasaan rempah menunjukkan kejayaan atau kekayaan sesebuah negara. That's why mereka mula datang ke arah timur. Kemudian pada tahun 1571, cikgu nak cerita ni. Mami nak cerita betul-betul tentang betapa kamu harus mengetahui bahawa setiap pemberontakan rakyat, setiap kebangkitan rakyat, dia perlu ada satu benda yang munasabah, yang mendesak mereka untuk mempertahankan negara. Okey, kita tengok balik tahun 1571, datangnya Spanyol. Okey, kita tengok dekat bawah ni. Kedatangan Spanyol apabila seorang peneroka Spanyol, nama dia Miguel Lopez, sampai ke Manila dan mula mendirikan kerajaan di Manila. Ketiga itulah start bermulanya penjajahan Spanyol di Filipina selama hampir 327 tahun. 327 tahun tahu anak-anak? Okey, jadi sepanjang 327 tahun itu, apa yang menyebabkan masyarakat Filipina rasa terseksa, tertekan, tertindas sehingga mendorong kebangkitan mereka? Kerana apabila datangnya Spanyol menguasai wilayah Filipina, Spanyol telah mula memperkenalkan sistem birokrasi barat atau sistem politik barat yang menafikan hak pembesar tradisional yang dikenali sebagai datu dalam pentadbiran wilayah dan pusat di Filipina. Spanyol memperkenalkan sistem pentadbiran pusat, iaitu menggabungkan barangay. Apa dia barangay ni? Barangay ni adalah wilayah kecil di Filipina yang dahulunya ditadbir oleh datu. Datu adalah pembesar tradisional di Filipina. Faham Okey,
Kemudian setelah Spanyol datang, wilayah-wilayah kecil ini yang dikenali sebagai barangay digabungkan membentuk sistem pentadbiran pusat yang diketuai oleh Gubernur Jeneral. Nampak berlakunya pelantikan pegawai Spanyol mendominasi sistem pentadbiran di peringkat negara. Jadi apabila pegawai Spanyol mengetuai pentadbiran di peringkat pusat, dah tentu-tentu masyarakat Spanyol tersisih dari segi hak mentadbir negara. Okey, kemudiannya tidak terhenti setakat itu, Spanyol telah memperkenalkan sistem encomienda. Okey, sistem encomienda. Apa maksud sistem encomienda ni? Sistem yang menggabungkan barangay mewujud satu kawasan politik yang luas yang diketuai oleh seorang pegawai Spanyol yang dikenali sebagai encomendero. Okey? Pentadbiran encomendero ini tidak disenangi oleh rakyat sebab ketika berlaku pengenalan sistem encomenda ini, mereka memperkenalkan satu sistem penaklukan tanah atau jual beli tanah atau tanah yang tergadai di bawah sistem encomenderos. Cari balik anak-anak. Benda ni ada kaitan. Okey, sistem encomenderos ini menyebabkan tanah-tanah rakyat Filipina diambil secara rakus dan encomendero mengutip cukai secara rakus daripada penduduk Filipina yang waktu itu tidak ada pendapatan tetap. Macam kita dulu. Orang Melayu dulu tidak ada pendapatan tetap. Orang Melayu dulu dia melakukan kerja-kerja sara diri. Melakukan ekonomi sara diri. Tanam padi, kita tak tahu berapa hasil. We don't have a fixed income. Jadi apabila Spanyol masuk ke Filipina, mereka mengerah tenaga orang Filipina untuk mengutip cukai, okey, untuk mengambil hak tanah. Jika cukai tidak dibayar, maka tanah-tanah masyarakat Filipina akan tergadai. Nampak tak betapa penindasan ini menyakitkan hati penduduk? Penindasan yang bersalahan dengan undang-undang. Jika ada undang-undang sekarang pun adalah bersalahan dengan undang-undang antarabangsa kerana sistem perhambaan itu sendiri sebenarnya ditentang oleh negara barat. Betul tak? Betul tak anak-anak? Okey. Kemudian, apabila sistem encomenda ini diperkenalkan, tugas encomendero ialah mengutip cukai, mengkristiankan penduduk dan menjaga keamanan. Ketiga ini berlakunya paksaan terhadap penduduk Filipina untuk dipaksa memeluk agama Kristian. Satu penindasan dari segi kebebasan asasi manusia untuk memilih agama. Faham Okey, sebab itulah akibat penindasan yang berterusan ini. Maka apabila Spanyol menjajah Filipina, sistem pentadbiran dimodernkan, termasuk sistem pendidikan barat diperkenalkan. Ketiga itulah lahirnya masyarakat Filipina yang mula telah mendapat sistem pendidikan barat yang dikenali sebagai golongan intelektual alaf baru Filipina. Antaranya adalah Jose Rizal. Okey, kita tengok kalau kamu nampak gambar ni. Siapa Jose Rizal ni? Dia anak seorang datu. Apabila dia anak seorang pembesar, maka dia berpeluang untuk mendapat pendidikan barat di sekolah Spanyol. Dan dia sendiri adalah seorang doktor. Dia bukan calang-calang orang. Dia seorang yang ada ilmu pendidikan, yang ada pendidikan yang tinggi, seorang doktor perubatan, dan dialah yang melaungkan semangat nasionalisme kepada rakyat Filipina. Betapa semangat nasionalisme itu perlu diiring, perlu dipimpin oleh golongan intelektual supaya maksud, cara penyampaian, cara penentangan akan menjadi lebih tersusun. Faham Okey, apa yang Jose Rizal buat untuk berjuang bagi membela nasib masyarakat Filipina ketika penjajahan Belanda? Jose Rizal telah menulis. Antara hasil karya dia adalah sebuah novel yang diberi nama Noli Me Tenggeru. Kenapa dia menulis, anak-anak? Kenapa dia menulis? Sebab hasil tulisan mampu dibaca oleh segenap lapisan masyarakat. Sebab
di luar keupayaan Jose Rizal untuk bertemu dengan semua masyarakat, untuk bertemu dengan semua penduduk Filipina, maka hasil tulisan memainkan peranan penting. Dalam novelnya yang bertajuk No Limit Tenggere, Jose Rizal mendedahkan tentang betapa mundurnya masyarakat Filipina, betapa mundurnya negara Filipina jika dibandingkan dengan golongan Jesuit atau dia refer kepada Barat. Jadi kemunduran itu yang menyebabkan kita ditindas. Okey? Kekurangan dari segi pendidikan itu yang menyebabkan kita dijajah. Jadi dalam hasil karya dia, Jose Rizal ini berjuang untuk menyeru rakyat Filipina supaya mendapatkan pendidikan. Okey, selain daripada menulis, Jose Rizal menggerakkan satu liga rakyat yang dikenali sebagai Liga Filipina. Okay? Liga Filipina tu apa yang diperjuangkan oleh Jose Rizal ni? Dia berjuang untuk menuntut kebebasan bersuara. Sebab ketiga pemerintahan Spanyol telah mengamalkan sistem pemerintahan bersifat autokratik yang agak kejam, yang menafikan hak masyarakat Filipina untuk bersuara. Malah untuk menuntut hak-hak sebagai seorang rakyat di bumi sendiri juga dinafikan. Okay. Betapa Spanyol ini telah memperlakukan masyarakat Filipina seolah-olah mereka adalah bangsa yang sesuai untuk menjadi hamba. Okay, untuk menjadi hamba. Nampak apabila seseorang hak kita dinafikan, hak kita sebagai manusia dinafikan, even though kita tak ada sistem pendidikan, tetapi apabila kita menyedari bahawa hak kita dinafi, hak kita ditindas, maka kita akan bangkit menentang. Okey, apa lagi yang dibuat oleh Jose Rizal? Dia telah membuat tiga tuntutan yang sangat-sangat sederhana kepada kerajaan Spanyol. Apa yang dia buat? Pertama, dia kata, wahai Spanyol, tolong beri kebebasan bersuara kepada rakyat Filipina. Benda yang dia minta ni sangat-sangat simple. Beri kebebasan bersuara kepada rakyat Filipina. Tetapi hak ini dinafikan sekeras-kerasnya oleh Spanyol. Kedua, dia minta supaya bangsa Filipina diberi hak yang sama. Sebab apabila Spanyol menjajah Filipina, Spanyol menganggap bahawa manusia atau negara yang dijajah adalah daripada low class people. Okay? Sebab semua negara barat ini menganggap mereka adalah manusia yang very civilization. Okay? Mereka manusia yang bertamadun, yang mampu menguasai dunia dalam segenap aspek. Jadi setiap negara jajahan dan setiap masyarakat yang dijajah dianggap memiliki strata sosial yang sangat rendah. That's why even though Jose Rizal menuntut perkara yang sederhana, tetapi dinafikan oleh kerajaan Spanyol. Yang ketiga, Jose Rizal minta supaya jadikan Filipina wilayah Spanyol. Kamu faham tak apa maksud tu? Jadikan Filipina ni wilayah Spanyol. Maksud dia, Jose Rizal meminta dengan cara yang paling baik, wahai Spanyol, apabila engkau menjajah Spanyol, menjajah Filipina, menguasai kekayaan Singapura, menguasai kekayaan Filipina, hendaklah engkau jadikan bangsa Filipina seolah-olah bangsa Spanyol. Malangnya tiga tuntutan ini dinafikan. Malah Jose Rizal ditangkap, dibuang negeri dan akhirnya dibunuh. Kamu nampak tak perjuangan? Perjuangan demi menjaga hak bangsa. Perjuangan dari membela hak negara. Tetapi dinafikan oleh pihak barat sejak sebelum berlakunya revolusi perindustrian lagi. Dan disebabkan perjuangan Jose Rizal yang bersifat sederhana itu dinafikan, dibunuh dengan kejam oleh pihak Spanyol. That's why pada tahap yang kedua di Filipina, perjuangan ini menjadi sangat radikal. Bagaimana menjadi radikal? Apabila lahirnya nasionalis Filipina yang hebat pada tahap kedua yang dikenali sebagai Andres Bonifacio. Andres ini, dia mula rasa kecewa sebab ketiga peringkat awal penubuhan parti politik dia iaitu Katipunan. Nampak Andres telah mendapat kerjasama daripada Jose Rizal. Tetapi apabila pihak Spanyol mengetahui bahawa Jose Rizal merancang satu perjuangan secara revolusi dengan Andres Bonifacio, maka Spanyol telah membunuh Jose Rizal.
Okey, dan Andres ini akibat rasa geramnya dia kepada Spanyol kerana membunuh dan menafikan hak bangsa Filipina, membunuh Jose Rizal, maka Andres mengasaskan sebuah pertubuhan yang bersifat radikal dikenali sebagai Katipunan. Bagaimana Andres menyemarakkan semangat nasionalisme kepada masyarakat Filipina untuk menggalakkan, untuk menyokong dia bagi memperjuangkan nasionalisme Filipina. Andres telah menggunakan perkembangan media cetak, menggunakan akhbar kalayan, menyebarkan semangat nasionalisme supaya bangsa Filipina menyokong tindakan Andres. Malangnya, perjuangan secara revolusi bersenjata Andres ini tidak berjaya, menjadi lemah dan akhirnya Andres dihukum bunuh oleh rakan senegara dia iaitu Emilio Aguinaldo. Kenapa Aguinaldo menyerang dia? Apabila Aguinaldo dilantik sebagai pegawai Spanyol. Ketika itu, Aguinaldo berhasrat untuk membebaskan Filipina daripada cengkaman Spanyol. Dan Aguinaldo tersilap langkah apabila bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam memastikan kemerdekaan Filipina. Dan memang sebagai sebuah negara barat, Amerika Syarikat berjaya mengusir Spanyol keluar dari bumi Filipina. Kenapa? Sebab telah wujud persengketaan antara Amerika Syarikat dan Spanyol di barat. Okey, sebab itu apabila Spanyol berjaya disingkirkan, Amerika Syarikat masuk ke Filipina, tetapi kemerdekaan Filipina dinafikan oleh US kerana Emilio Aguinaldo terlupa bahawa US adalah satu kuasa barat. Dah tentu-tentu kemerdekaan Filipina tidak diiktiraf dan seterusnya Filipina dijajah oleh Amerika Syarikat sehingga tahun 1946. Okey, itu cerita tentang perjuangan nasionalisme di Filipina, Sir Syahmi. Nampak Panjang perjalanannya. Panjang betul. Sebab nak cerita ni, nak bagi anak-anak semua tersedar. Tahu bahawa perjuangan nasionalisme rakyat, kebangkitan nasionalisme rakyat bukan dibuat secara tanpa asas. Okay? Biasanya kebangkitan rakyat sesebuah negara bertitik tolak daripada sesuatu peristiwa yang menekan, menindas hak-hak mereka. Okay. Sir Syahmi. Terima kasih kepada a very good teacher. Thank For me. Okay, Miss Rosa, kita senang cerita, kita simpulkan macam ni je lah. Okay, untuk this topik sebenarnya dalam bab Form 4 ni, kita kena tahu dia punya tokoh, sebab-sebab penentangan, betul? Yes. Tokoh sebab-sebab penentangan. Yes, peristiwa penentangan. Peristiwa penentangan sikit-sikit. Kenapa Simple Sir Syahmi saja. kita kena tahu benda tu? Ya. Sebab biasanya bahagian peristiwa nasionalisme ni keluar soalan esei. Dan soalan dia akan suruh jelaskan peristiwa penentangan di negara berikut. Maka dia akan pilih maybe Philippines, maybe Thailand, maybe Burma, maybe Vietnam. Faham? Terima kasih. So you have to understand very clear macam mana nak ceritakan perkara tersebut. Baik, Betul, Syahmi. sangat-sangat hebat. Satu tepukan untuk Miss Rosa yang saya cukup kasih. banggakan. Okay, baik. So, itu satu cerita penceritaan mengenai negara Filipina. Contoh. Yang mana, ladies and gentlemen, negara Filipina negara yang dijajah. Yes. Tetapi kita nak tengok juga satu negara, satu-satunya negara Asia Tenggara dalam Asia Tenggara lah. Ya. Iaitu negara yang tak dijajah dikenali sebagai negara Thailand. Bagaimana tu Sir Syahmi? Thailand tak dijajah kot. Tidak dijajah. Tapi kenapa ada nasionalism? Okey, sebelum tu Sir Syahmi, Ya. boleh tak terangkan agak-agak kenapa Thailand tidak dijajah padahal Thailand adalah negara Asia Tenggara yang banyak dengan bahan mentah? Penceritaan tersebut kenapa Thailand tak dijajah, saya akan terangkan satu persatu sekejap lagi. Okey, iaitu yang pertama kita kena tahu sewaktu zaman kuasa Eropah, Silakan, kuasa silakan. barat ni, sewaktu zaman kuasa Eropah, kuasa barat, diorang ni tengah hash duduk menjajah negara lain. Maksudnya waktu tu Spanyol pergi ke Filipina, British pergi ke tanah Melayu, lepas tu pula Belanda pergi ke Indonesia. So time tu seorang raja Thailand yang dikenali sebagai Raja Mongkut. Raja Mongkut ni berfikiran apa tahu? Dia kata macam, wish, dia dah tengok dah jiran-jiran dia yang lain, semua dah kena jajah dah. So nak tak nak, Raja Mongkut nak mempertahankan negara dia. Nak mempertahankan negara dia supaya tak dijajah oleh negara-negara barat tersebut. Jadinya, apa tindakan yang dilakukan oleh Raja Mongkut? Simple saja. Raja Mongkut memperbaharui
pentadbiran. Dia tukar sistem pentadbiran. Tukar sistem pentadbiran maksudnya apa? Daripada demokrasi pergi ke republik ke? Bukan macam tu. Dia tukar sistem dalamannya yang mana mereka masih lagi menggunakan sistem raja. Tapi mereka tukar sistem iaitu mereka menggunakan sistem birokrasi barat. Sistem birokrasi barat. Kita pula student bila sebut birokrasi barat, iyalah belajar sejarah kan. Bila belajar sejarah ni kita dalam bahasa Melayu, birokrasi barat tu apa? Saya tahu. Biasa macam itulah kita kan. Okey, saya tahu birokrasi barat. Relax sudah. Okey, saya yakin ramai orang yang tak tahu birokrasi itu barat tu apa. Okey, simple saja geng. Birokrasi barat ni for your information sebenarnya dekat sekolah pun awak gunakan. Tak percaya, saya boleh buktikan. Dekat sekolah, setuju tak awak semua ada sistem ketua kelas? Di bawah ketua kelas adanya penolong. Lepas tu ada pula bendahari, setiausaha, AJK kesihatan. AJK apa lagi? AJK kebersihan. AJK kebersihan. Sekolah saya dulu pula ada AJK tandas. Tu semua tu adalah birokrasi barat. Okey? Baik, lepas tu pula. Okey, itu level dekat sekolah lah. Macam contoh di Malaysia sekarang ni. Di Malaysia sekarang ni kita menggunakan sistem menteri-menteri. Okey, yang ni pun boleh dikatakan sebagai birokrasi barat sebenarnya. Iaitu kita ada menteri-menterinya seperti apa? Kita ada menteri kesihatan, kita ada menteri pendidikan. Cumanya dia sistem sama je sekolah dengan menteri ni, sistem hampir sama. Ada ketua, ada penolong. Lepas tu ada dia punya sub-sub menteri-menteri yang lain. Tapi takkanlah level menteri kita nak panggil AJK. Awak bayangkan, siapa Kak Ilham menteri kesihatan kita? Menteri pelajaran? Terciduk. Okey, tak apa. Kita ada menteri keselamatan, mesti tahunya. Menteri keselamatan. Sir Syahmi kan, Syahmi dia mula nak kaitkan tentang sistem pentadbiran barat di Malaysia. Tetapi Sir Syahmi, kita nak tengok. Okey, ni adalah Raja Mongkut. Betul. Raja Mongkut anak-anak. Okey, ni Raja Mongkut. Raja Mongkut dikatakan memiliki 20 isteri dan 60 anak. Ya, betul. 20 isteri dan 60 anak, Sir Syahmi. Okey, bagaimana Mongkut ini menggerakkan sifat ataupun cara politik barat terhadap keluarga dia, Sir Syahmi? Ni nak cerita lah ni. Okey. Okey, ceritanya adalah simple saja. Sistem birokrasi barat yang dilakukan oleh Raja Mongkut ni, dia mengambil pegawai-pegawai daripada Eropah untuk melatih pegawai-pegawai tempatan. Contoh, Raja Mongkut ambil pegawai daripada US, bawa datang untuk latih dalam bidang custom. Bagaimana Sir Mongkut itu sangat open-minded, Sir Syahmi? Okey, sabar dulu. Tak habis lagi. Okey, baik. Lepas tu pula, datangnya pula lagi. Dia ambil selain daripada US, dia ambil pula daripada British. British untuk uruskan untuk uruskan keuangan. Kalau Perancis punya pegawai pula untuk uruskan ketenteraan. So, itulah antara bijaknya Raja Mongkut lakukan untuk mempertahankan kedaulatan ataupun kemerdekaan negara baginda. Okey, apa kaitan dia? Apa kaitan dia dengan sistem birokrasi barat tiba-tiba boleh mempertahankan kemerdekaan? Macam mana? Simple je, kita ambil basic je lah. Okey. Kalaulah andai kata kita bagi logic thinking lah. Okey, andai katalah ada negara nak serang Thailand waktu tu. Kita ambil contoh negara Amerika Syarikat nak serang Thailand. If Amerika Syarikat nak serang Thailand, kena ingat satu benda, pegawai askar yang mentadbir waktu tu adalah pegawai daripada Perancis. So maksudnya Amerika Syarikat terpaksa berperang dengan Perancis. That's why itulah bijaknya Raja Mongkut, dia buat sistem macam tu so that beliau ataupun baginda dapat kekalkan kemerdekaan negara Thailand. Oh, jadi dia mempelbagaikan pelantikan pegawai dari pelbagai negara barat bagi mengetuai jabatan-jabatan penting. Mengetuai jabatan-jabatan tersebut. Faham. Itu baru satu. Okay. Ada lagi, Raja Mongkut buat sistem diplomasi. Dia buat hubungan diplomasi dengan negara-negara Eropah, negara-negara barat yang kuat. Diplomasi ni apa? Hubungan diplomasi ni berkawan. Macam contoh, saya berkawan dengan Miss Rosa. Andai kata saya ada masalah satu hari nanti, saya akan minta bantuan daripada Miss Rosa. Okey. Kawan kot, Miss Rosa nak tolong ke saya? Boleh. Boleh tolong, nampak? Sama juga apa yang dilakukan oleh Raja Mongkut, beliau mengadakan hubungan diplomasi dengan negara-negara yang lain. So that bila ada masalah, beliau akan dibantu. Okay, Raja Mongkut lah.
Kita dengar nama dia Raja Mongkut je kan? Tetapi nak tahu tak nama sebenar dia panjang kau punya. Nama sebenar Raja Mongkut kalau kita boleh tengok, tu dia. Korang boleh baca sendiri. Kita naikkan atas sikit. Tak nampak lagi. Panjangnya nama dia Syami. Ini nama sebenar dia ni. Allah. Okey, nampak tak? Kita nak bagi nampak penuh tu. Macam mana tu? Ni kalau nak jawab dalam soalan SPM, jenuh nak hafal. That's why gunakan saja singkatan kepada Raja Mongkut. Mai, saya baca lah untuk korang. Mungkin tak nampak lah kod nak sini. Saya baca, saya try. Saya cuba. Pra Bak Sok Mek Pra Pro Mentra Maha Mongkut Pra Com Klau Cak Yak Yuhak. Nampak dia punya nama. Selama ni kita nasib baik dalam exam Raja Mongkut saja. Ada talent jadi rappers Okey. Kena pula bak datang dalam exam kalau dalam buku teks dia bagi nama macam ni. Satu hal pula kita nak ingat hafal semua benda ni. Memang taklah kita kan. Miss Rosa pun tak boleh hafal. So itulah antara perbaharuan yang dilakukan oleh Raja Mongkut. Apa dia buat? Memperbaharui sistem pentadbiran supaya boleh mengelakkan negara daripada dijajah. Bermaksud Syami, konsep nasionalisme ni tidak hanya berjuang menentang penjajah, betul? Betul. Tidak hanya berjuang untuk menghalau keluar bangsa lain yang menceroboh negara bangsa dan maruah kita, betul? Tetapi juga bertujuan untuk nasionalisme itu berjuang untuk memodernkan negara. Senang cerita, nak memodernkan negara. Memajukan negara. Untuk mempertahankan negara daripada dijajah. Ya Allah, betul. Okey, sebab Thailand satu-satunya negara yang tidak dijajah di Asia Tenggara. Kenapa Thailand tidak dijajah? Seperti apa yang Syahmi cakap tadi. Kerana bijaknya Raja Mongkut dan anak dia Raja Chulalongkorn dalam memodernkan pentadbiran Thailand. Raja Chulalongkorn, yang ini simple saja. Apa yang ayah dia buat, dia copy balik. Dia teruskan balik sistem apa yang ayah dia buat. Yang ni sedikit handsome. Sedikit tu je. Dia copy balik, ikut apa yang ayah dia lakukan. Cuma nak bagi tahu nama dia Raja Chulalongkorn, tapi korang kena tahulah ini nama pendeknya. Nama panjang pergi Google sendiri. Banyak ada dekat www.google. Boleh tengok dekat Google tu ya. Nama panjang dia kau-kaunya. Okey, Syami, bila kita rujuk kepada negara-negara lain di Asia Tenggara, kadang-kadang ada pelajar yang dia kata, cikgu, macam mana saya nak imagine perjuangan nasionalisme di negara kita ni? Adakah wujud perjuangan nasionalisme di negara kita? Negara kita? Kita terus masuk ke negara kita? Kita masuk ke negara kita. Negara kita pun ada nasionalisme. Yang mana berlakunya 2 tahap waktu tu. Ini zaman dululah. Iaitu tahap yang pertama waktu awal-awal kenapa boleh berlakunya penentangan masyarakat iaitu menentang Melaka. Melaka pula dah. Melaka lah. Menentang Portugis. Terima kasih. Iaitu menentang Portugis. Portugis datang jajah waktu tu mengalahkan Sultan Melaka. And time tu Sultan Melaka of course lah akan menentang Portugis balik. Okey, dia juga sediakan sistem ketenteraan bagi menentang Portugis waktu tu. Betul tak Syami? Cuma agak kalah kerana Portugis membedil Bandar Melaka dari arah tengah laut, sedangkan tentera Melaka bertahan di kawasan daratan dengan teknik peperangan secara tradisional. Betul ya Syami? Ya, betul. Okey, kemudian diikuti dengan peristiwa apa Syami? Peristiwa banyak sebenarnya peristiwa nasionalisme yang berlaku di negara kita ni selain daripada di Melaka. Waktu Belanda dulu pun ada nasionalisme. Cuma tak dinyatakan dalam buku teks. Waktu Belanda dulu adanya seorang tokoh yang dikenali sebagai Raja Haji yang menentang Belanda. Itu untuk Belanda. Lepas tu pula negara kita dijajah pula oleh British. Waktu zaman British paling banyak berlakunya nasionalisme iaitu rakyat menentang British. Rakyat kita berani untuk menentang kedatangan British walaupun waktu tu kurang pendidikan dan tak ada senjata moden Syami? Itu sama sekali tidak benar. Rakyat kita sebenarnya menang lawan dengan British. Tetapi disebabkan British kena faham satu benda. British ni adalah satu negara yang mula-mula waktu diorang nak naik ni, diorang datang menjajah negara kita. Dia bukan negara yang kuat dari segi ketenteraan. Langsung tak kuat. Tetapi disebabkan British menggunakan strategi-strateginya seperti tipu helah, manipulasi. Macam contoh yang dilakukan oleh Francis Light kepada Sultan Abdullah dekat Kedah. Apa yang Francis Light buat? Dia tipu. Untuk mendapatkan Pulau Pinang. Dia tipu. Padahal Pulau Pinang tu adalah negeri Kedah. Betul tak Syami?
Betapa pembohongan dan penindasan bangsa luar terhadap bangsa kita ini juga diperjuangkan oleh rakyat negara kita. Adakah waktu itu Sultan Kedah menyusun ketenteraan dia untuk menghalang kedatangan ataupun penipuan yang dibuat oleh Sir Francis Drake itu? Sudah semestinya waktu itu Sultan Abdullah menyusun ketenteraan untuk menentang British. Tetapi kena faham satu benda pula. Time tu ada satu kerajaan yang kuat cuba menyerang Kedah, iaitu Kerajaan Siam. Awak bayangkan saya seorang lawan dengan 2 orang nak fight. Okey, kalau yang fight saya budak kecil umur 3-4 tahun, bolehlah saya tepis des macam tu saja. Okey, kenapa pula Siam nak menyerang Kedah, Sir Syami? Sebabnya waktu tu Siam menuntut daripada Kedah supaya menghantar bunga emas. Diorang nak bunga emas nak buat apa? Sebab negeri-negeri Melayu Utara adalah di bawah negeri naungan Siam. Bermaksud bos diorang, tuan diorang adalah Maharaja Siam. Betul. Dan sebagai balasan, negeri-negeri Melayu Utara ini perlu menghantar kekayaan negeri dalam bentuk bunga emas 3 tahun sekali. Tetapi penghantaran bunga emas ini menindas Sultan Kedah dan rakyat Kedah kerana terpaksa mengumpul kekayaan negeri selama 3 tahun. Pokok bunga emas tu, Sir Syahmi. Sekarang emas 1 gram berapa, Sir Syahmi? 1 gram harga dia 250. 250. Ini pokok bunga emas. Tinggi mana, Sir Syahmi? Mari sini tinggi dia. Saya ibaratkan ni tinggi dia ni. Lebih kurang tinggi macam paras paha saya, betul? Dia macam tinggi ni. kalau saya tinggi ni dia. Daripada pinggang sampai ke ni. Betul, tinggi ni. Ya. Ui. So kalau bunga emas berapa harga dia? Mungkin 1 juta, 2 juta apa? Kamu bayangkan sekarang emas 1 gram lebih kurang RM250. Ini pokok bunga emas. Berapa kilo emas ni, Sir Syami? Banyak kan? Wow, mungkin. Menyebabkan Sultan Kedah dan rakyat Kedah merasa tertekan kerana kekayaan negeri itu diambil sesuka hati oleh pihak luar. Ya, itu antaranya. Itu salah satu nasionalisme. Okey, selain tu daripada Sir Syami, nasionalisme di negara kita ni juga tercetus apabila berlakunya penjajahan British. Ketika British masuk, British atau negara imperialis yang lain, apabila mereka menjajah negara-negara Asia Tenggara, mereka akan memperkenalkan sistem politik barat atau sistem birokrasi barat yang menghalang hak rakyat tempatan. Contoh paling mudah. Bila British masuk ke negara kita, British memperkenalkan cukai yang menafi dan menindas penduduk negara kita. Pembayaran cukai itu tinggi tak, Sir Syami? Tinggi dan banyak jenis cukai yang patut dibayar. Contohnya, kita ambil dekat Kelantan. Ada penduduk-penduduk Kelantan, petani-petani ni kena bayar cukai pokok kelapa. 1 batang pokok kelapa mungkin kena bayar 5% contohnya. Bukan setakat tu saja. Pokok kelapa yang ada buah, setiap buah tu sebiji tu kena bayar cukai juga. Jadi kalau nak makan buah kelapa kena bayar cukai? Kena ada cukai. Bukan setakat makan, siapa-siapa yang tanam. Dulu saya dengar British juga mengenakan cukai terhadap buat atap nipah. Padahal rumah orang Melayu dulu beratapkan nipah. Jadi nak buat atap rumah kena bayar cukai, ya, Sir Syahmi? Ya, betul. Jadi inilah yang menyebabkan berlakunya kebangkitan nasionalis awal. Benda tu tak pelik sebab cukai-cukai macam tu. Ada satu cukai yang telah diperkenalkan, tak silap saya, di Sabah. Oleh pihak SBUB? SBUB. Yes. Tahu cukai apa? Ya. Cukai perkahwinan. Apabila orang murut dilarang bertemu isterinya dan jika bertemu, they have to pay tax $1. Betul tak, Sir Syami? Ya. Nak jumpa dengan isteri kot. Habis tu, kalau nak jumpa macam mana? Agaknya sekarang kalau cukai itu masih dipraktikkan, agak-agak macam mana, Sir Syami, nak jumpa isteri? Saya rasa tak ada duit tak boleh jumpa. Saya rasa makin bertambah bilangan orang yang single, ya. Kalau dilakukan sekarang. Okey, kamu bayangkan. Jadi disebabkan pengenalan sistem birokrasi barat itulah menyebabkan berlakunya kebangkitan nasionalis tahap awal di negara kita. Contohnya kebangkitan Tok Janggut, kebangkitan Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu, kebangkitan Datuk Bahaman di Pahang, kebangkitan Datuk Maharaja Lela di Perak, kebangkitan Dor Said di Naning, kebangkitan Rentap, Linggir, Syarif Masahu di Sabah dan kebangkitan di Sarawak dan di Sabah? Di Sabah, Mak Saleh. Mak Saleh dan Antanom. Okey, Mak Sator. Mak Saleh dan Antanom. Kamu nampak tak? Miss Rosa, yes. Kita daripada cerita negara kita, sebenarnya Thailand kita tak habis lagi pun sebenarnya. Oh, Thailand belum habis? Belum habis lagi. Oh, bermaksud Cikgu Rosa mencelah? Mencelah. Okey, silakan Sir Syahmi. Kita tak habis lagi borak pasal Thailand sebenarnya. Okey, baik. Pasal Thailand, kita sambung balik. Okey, baik. Oh, mana tahu. Jauh dah cerita borak masuk pergi Malaysia, tiba-tiba nak masuk Thailand balik. Kesian student-student ni. Okey, baik. Raja Mongkut lepas tu diteruskan oleh anak beliau iaitu Raja Chulalongkorn.
Chulalongkorn, and seterusnya diteruskan oleh anak Raja Chulalongkorn yang dikenali sebagai Vajiravud. Vajiravud, waktu ni pemerintahan beliau tidak disukai oleh rakyat. Rakyat tak suka. Sebab apa pula? Aduh. Kenapa Sir Syamil tidak disukai? Bukankah dia antara keturunan Raja Thailand yang mengamalkan sistem konsep raja berperlembagaan? Okey. Sebelum wujudnya raja berperlembagaan, student kena tahu apa benda raja berperlembagaan. Dalam dunia sebelum ni kita ada satu konsep iaitu raja kuasa mutlak. Daripada raja kuasa mutlak tukar kepada raja berperlembagaan. Raja kuasa mutlak adalah raja berkuasa daripada A sampai Z. Apa yang raja cakap itulah yang rakyat kena ikut. So that's a raja berkuasa mutlak. Tetapi sewaktu zaman pemerintahan Raja Vajiravud, beliau dikatakan mempunyai sifat-sifat yang boros. Yang boros sehinggakan beliau terpaksa mencari duit lebih iaitu dengan mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyat. Jadi sikap pemimpin yang boros juga menyebabkan rakyat bangun menentang. Rakyat bangun menentang. Sikap pemimpin yang boros ni. So, yelah dah kena cukai tinggi Kak Ella. Cukai yang tinggi, sangat-sangat tinggi. Menindas rakyat. Menindas rakyat lah. Macam contoh yang berlaku dekat France. Yang berlaku dekat France iaitu waktu zaman pemerintahan Raja Louis. Yes. Cukai separuh daripada pendapatan. Kalau gaji kita, contoh gaji kita 4,000, kena bayar cukai 2,000. Itu yang menyebabkan berlakunya revolusi Perancis ya? Ya. Okey, faham. Dan ini pun salah satulah menindas rakyat lah. Jadi waktu tu wujudlah tokoh-tokoh seperti apa? Wujudlah tokoh seperti Pibul Songkhram. Apa yang beliau lakukan? Ini adalah rakyat. Ini bukan raja. Ini adalah rakyat. Apa yang dilakukan oleh pemimpin yang mencetuskan konsep nasionalisme yang beliau menyamarakkan. adalah rakyat yang jadi pemimpin. Beliau tubuhkan satu parti iaitu Parti Rakyat Thailand. Dia tubuhkan Parti Rakyat Thailand dan waktu tu suara-suara Thailand dikumpulkan untuk menentang Raja Vajiravud. Okey, adakah perjuangan Pibul Songkhram itu berjaya, Sir Syamil? Alhamdulillah, perjuangan Pibul Songkhram berjaya menukar konsep pentadbiran. Daripada kuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Okey, kamu nampak apabila perjuangan nasionalisme itu mula didominasi oleh pemimpin yang hebat, oleh seorang rakyat yang mempunyai daya intelektual yang tinggi, maka perjuangan itu biasanya akan berjaya. Okey, Sir Syamil, saya nak tanya, adakah di Asia Tenggara ini wujud lagi kewujudan pemimpin boros yang menyebabkan berlakunya kebangkitan rakyat dalam era moden? Susah nak cerita tu ya. Kalau kita merujuk kepada negara Filipina. Filipina pernah dipimpin oleh seorang presiden yang dikenali sebagai Presiden Marcos. Okey, Presiden Marcos ni ketiga mentadbir Filipina pada tahun 1982 kalau tak salah saya. Dia telah mengamalkan sistem pemerintahan berbentuk ketenteraan. Dan dalam sistem pemerintahan berbentuk ketenteraan ini menyebabkan rakyat Filipina dinafikan hak bersuara. Ketiga itulah berlakunya kebangkitan rakyat yang menyebabkan Presiden Marcos dan isteri dia dibuang hak sebagai rakyat Filipina dan mereka mencari suaka politik di Amerika Syarikat. Kenapa? Kerana Presiden Marcos mempunyai isteri yang dikenali sebagai Imelda Marcos yang juga mempunyai sikap boros yang menghabiskan duit rakyat Filipina. Baik, itu berlaku di Filipina zaman moden lah. Yes. Baik, so kita nak cerita sikit pasal Pibul Songkhram. Baik, antara kesan daripada revolusi. Revolusi yang dilakukan oleh Pibul Songkhram ni adalah menentang sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak. Dia tukarnya daripada kuasa mutlak jadi kepada raja berperlembagaan, yang mana waktu tu Raja Vajiravud kena ikut undang-undang. So, raja berperlembagaan sama macam Malaysia lah kan? Yes. Kita Malaysia pun mengamalkan raja berperlembagaan. Bermaksud kena ada Perdana Menteri lah. Betul. So, siapakah Perdana Menteri Thailand yang pertama waktu tu? Dah tentu-tentu dia. Inilah Perdana Menterinya, Pibul Songkhram. Dan sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, beliaulah yang tukarkan nama Siam jadi nama Thailand. Apa maksud dia? Saya selaku orang Thailand lah. Kak kungkap sawadikap, keluar pintu tingkap masuk. Siakap. Maksud Thailand. Maksud Thailand. Thai. Dia ada kaitan dengan ikan siakap ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Thai adalah maksudnya bebas. Okey. Land maksudnya adalah tanah. So, tanah bebas.
Apa kaitan tanah bebas? Sebab Thailand tak pernah dijajah. Yes. Ya. Faham tak anak-anak? Faham tak konsep sejarah ni? Supaya kamu memahami bahawa setiap perjuangan rakyat atau nasionalisme rakyat itu tidak sahaja bertujuan untuk menentang penjajah barat, tetapi juga boleh berlaku kebangkitan rakyat akibat kepimpinan yang salah dari masyarakat sendiri. Okey, Sir Syahmi. Ya, betul. Sekarang kita nak bawa topik kita ke apa pula, Sir Syahmi? Supaya Okey. dapat fahamkan tentang konsep nasionalisme dan bagaimana nasionalisme ini sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara ni, Sir Syahmi. Macam mana? Macam mana? Bagaimana kita nak tunjukkan betapa pentingnya konsep nasionalisme dalam menjaga kedaulatan negara atau mencapai kedaulatan negara. Kita rujuk kepada negara kita sendiri dah, Sir Syahmi. Walaupun tadi kita dah pergi kepada negara kita, betul? Tetapi itu dalam tahap pertama. Itu tahap yang pertama lah. Sekarang kita tengok perjuangan nasionalisme tahap kedua rakyat kita. Sabar dulu Kak. Tahap pertama pun belum habis lagi cerita belum dia. habis. Kita ada banyak lagi penentangan-penentangan. Macam contoh yang dilakukan oleh Syekh Tahir Jalaluddin. Sudah siapa pula ni kita tak pernah kenal kan? Biasa kita duk kenal Tok Janggut. Biasa kita duk kenal Macam Datuk Bahaman Mak Raja Lela. Macam apa Sir Fuad? Wah, senang. Mudah saja conclusionnya. Tadi kamu nampak? Kamu jumpa? Macam siapa? Macam siapa? Mudah saja conclusionnya. Okey, baik. Kisahnya Syekh Tahir Jalaluddin ini adalah seorang penggerak gerakan Islah di Malaysia. Dialah ni antara penggerak pencetus awal gerakan Islah. Tetapi ramai student dalam masyarakat sekarang ini dia tak tahu gerakan Islah ni apa dia. Okey, gerakan Islah boleh Miss Rosa sikit? Okey, gerakan Islah ni merupakan sebenarnya pelajar-pelajar Melayu daripada sekolah pondok, sekolah madrasah yang kemudian mereka ini menyambung pelajaran ke negara-negara Timur Tengah seperti ke Arab Saudi, Yaman, Jordan dan Mesir. Okey, di Mesir ini mereka menuntut di University Legend bagi orang Islam iaitu University Al-Azhar. Di ketiga inilah mereka berjumpa dengan pensyarah-pensyarah yang melaungkan semangat nasionalisme di kalangan pejuang-pejuang Islam. Contohnya seperti Syekh Muhammad Abduh. Ketiga ini, golongan pelajar Melayu yang menuntut di Universiti Al-Azhar ini mendapat galakkan semangat daripada Syekh Muhammad Abduh untuk memajukan negara, membebaskan negara daripada penjajahan barat, apatah lagi jika kita kaitkan dengan unsur Islam. Kita perlu ada semangat jihad. Okay. Jihad seperti apa yang kami buat sekarang. Jihad tidak termasuk untuk berjuang membebaskan negara dari penjajah. Jihad juga berjuang untuk menentang kemiskinan. Jihad juga untuk berjuang menentang kebodohan. Jadi that's why hari ini kami melakukan jihad ilmu. Okey, baik. So itu antaranya. Baik, lagi satu. Kejap Sir Syahmi. belum Apabila lagi. mereka balik, selesai mereka belajar daripada Universiti Al-Azhar, mereka kembali ke negara kita menubuhkan sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai gerakan Islah. Apa tujuan gerakan Islah ni? Untuk memberi pentafsiran yang sebenar tentang Islam kepada masyarakat Melayu. Bahawa Islam menggalakkan pendidikan. Islam tidak menafikan hak wanita dalam pendidikan. That's why gerakan Islah yang diterajui oleh Syekh Tahir Jalaluddin dan Syed Syekh Al-Hadi telah berjuang untuk membuka minda dan mata masyarakat Melayu supaya tidak mengongkong diri hanya untuk belajar ilmu agama sahaja, tetapi kita perlu mendedahkan diri dengan ilmu bersifat keduniaan. Okey, Sir Syahmi. Senang ceritanya Syekh Tahir Jalaluddin ni adalah orang yang bijak pandai lah. Yes, orang yang belajar kelahiran sampai sekolah ke Mesir. agama. So itulah Yes. bukti ilmu ni penting, betul? Betul. Salah satu bukti kenapa ilmu ni penting. Betapa ilmu tu penting untuk menyemarakkan semangat nasionalisme rakyat. Dan inilah antara tokoh-tokoh pejuang yang mungkin ramai yang tak kenali, iaitu Syekh Tahir Jalaluddin. Okey, baik. So ini tahap yang pertama, iaitu mereka menentang. Okey, awak kena faham satu konsep. Di Asia Tenggara maupun di Asia ni, kalau kita sebut pasal tahap pertama nasionalisme, tahap kedua nasionalisme, dia ada dia punya pattern yang sama. Iaitu waktu tahap pertama dah tentu confirm nasionalisme berlaku bukan menuntut kemerdekaan. Ya. Nasionalisme pada tahap awal bukan menuntut kemerdekaan. Mereka menuntut hak, menuntut isu pasal agama. So itu antara perjuangan-perjuangan pada tahap awal. Ya, Okey, macam contoh tak payah senang cerita tengok lebih. Let's say kita ambil Tok Janggut.
Okey, Tok Janggut salah seorang pejuang negeri Kelantan. Tok Janggut dia menentang yang pertama pasal kisah isu cukai. Ya, betul. Baru saya cerita dekat awak tadi, cukai dekat Kelantan macam mana terbebannya petani-petani ini. Dan Tok Janggut bukan seorang pembesar. Bukan seorang Dia pembesar. hanya seorang guru agama. Ya. Hanya seorang guru silat. Tetapi Ya. bagaimana dia boleh mendominasi perjuangan itu, menyedarkan rakyat Kelantan untuk bangun menentang British kerana kekuatan nasionalisme. Terangkan saya, Syami. Sayangkan negara lah. Ya, Okey, baik. So itu sayangkan antara negara. yang pertama, Tok Janggut. Selain daripada itu, Tok Janggut bukan setakat disebabkan oleh cukai. Beliau nak menentang sangat British. Tetapi di waktu itu ada satu gerakan lagi yang dikenali sebagai gerakan Pan-Islamism. Pan-Islamism, nama apa pula ni? Astaghfirullahalazim. Miss Rosa, boleh ke bantu saya terangkan? Pan-Islamisme ni sama seperti gerakan dakwah yang dibuat oleh gerakan Islah, okey? Sebab gerakan Pan-Islamisme ni tercetus di negara-negara Timur Tengah seperti di Mesir dan Arab Saudi. Dan apabila mereka memperjuangkan gerakan Pan-Islamisme ni, mereka menyeru agar orang-orang Islam untuk menjadi orang-orang yang boleh menjana ilmu, yang berjuang secara progresif, yang berfikir bahawa negara tidak harus dijajah atau didatangi oleh mana-mana kuasa barat. Apatah lagi apabila berlakunya imperialisme barat, pihak imperialis barat ini mengamalkan fahaman agama Kristian yang sangat-sangat bertentangan dengan agama Islam. Jadi gerakan Pan-Islamisme ni berjuang untuk menyedarkan orang Islam bangkitlah mempertahankan negara, sebab dalam Islam sendiri menekankan tentang konsep jihad. Jihad, Okey. ya betul. Dan gerakan Pan-Islamism ni ditubuhkan di waktu Empayar Turki Uthmaniyah Ya, waktu tu. ya. Okey, yang mana ada mufti. Ada seorang mufti daripada Empayar Turki Uthmaniyah mengatakan mengeluarkan satu fatwa ataupun satu hukum iaitu perlu menentang penjajah-penjajah barat. Ya. So bila hukum tu dah dikeluarkan oleh fatwa oleh mufti dekat Turki Uthmaniyah, dan itulah perasaan bila Tok Janggut dapat tahu boleh menentangnya penjajah barat. So that's why Tok Janggut buat tindakan tersebut. Ya, walaupun ketiga itu Tok Janggut tidak mempunyai kelengkapan senjata yang hebat, tidak mempunyai tentera yang hebat, tetapi semangat nasionalisme yang kuat itu mendorong dia untuk bangkit menentang British. Okey. So itulah semangat nasionalisme dalam Adakah dulu. kita masih mempunyai semangat seperti itu, Syami? InsyaAllah, saya yakin yang berada di rumah, yang berada dekat Zoom, mana-mana tempat semua ni, saya yakin you guys semua mesti akan ada semangat nasionalisme. Setuju tak saya cakap ni? Okey, satu lagi, Syami. Ya. Kalau kita nak jelaskan kepada pelajar tentang nasionalisme yang akhirnya kita berjaya untuk menundukkan kuasa British di negara kita ni, contohnya perjuangan nasionalisme tahap kedua di negara kita. Apabila berlakunya perjuangan orang Melayu menentang Malayan Union, betul tak, Syami? Boleh, betul. Dan Malayan Union itu apabila berlakunya penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, menunjukkan kekuatan nasionalisme orang Melayu ni berjaya untuk membubarkan, menyebabkan British terpaksa cancel Malayan Union dan gantikan dengan pentadbiran yang lebih diterima oleh orang Melayu, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Bermaksud bangsa kita bukanlah lemah dari segi nasionalisme, betul tak, Betul. Syami? Ya. Okey, sedikit saya nak ceritakan mengenai Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu dengan negeri-negeri sebelum itulah. Okey, baik. Awak kena faham satu kronologi perjalanan dalam sejarah ni. Okey, yang mana sewaktu mula-mula sebelum Perang Dunia yang Kedua, British datang ke negara kita. Iaitu British memperkenalkan 3 jenis negeri, kalau korang masih ingat lagi. Iaitu kita ada negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. So 3 negeri ini diperkenalkan oleh British sebelum Perang Dunia yang Kedua. Tetapi waktu Perang Dunia Kedua meletus, British terpaksa balik ke negara dia sebab berperang dengan Jerman. And waktu tu negara kita diduduki oleh Jepun. Tetapi saat berperangnya British dengan Jerman, peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. British hampir kalah. Banyak duit habis. Masjid kena bom. Masjid pula dah apa ni? Gereja kena bom. Gereja kena bom. Lepas tu selain pada gereja kena bom, jambatan-jambatan yang ada dekat British, bandar-bandar semua hancur lebur. Dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Dan lepas melalui serangan yang dilakukan oleh Hitler. Melalui serangan yang dilakukan oleh Hitler. Dan habis je peperangan dunia yang kedua waktu tu, geng. Apa jadi? British cuba
Okey, waktu tu apa jadi? British cuba untuk cari dana, cari duit supaya boleh bina balik negara mereka. Nak cari duit dekat negara mereka, awak faham-fahamlah, negara mereka bukannya negara yang banyak dengan bahan mentah. So waktu tu British terpaksalah cari negara mana yang banyak bahan mentah. Bukalah peta, tengoklah, tengok. Oh, tanah Melayu banyak biji timah. So kita nak jajah lagi sekali. Tapi bila lepas Perang Dunia Kedua nak jajah lagi sekali tanah Melayu, waktu tu British ada satu masalah yang cukup besar. Iaitu apa? Waktu tu penduduk tanah Melayu dah benci kepada semua penjajah. Mau taknya, sebelum Jepun datang nak jajah kita, Jepun cakap apa? Jepun cakap apa? Asia untuk Asia. Kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya. Merdeka bersama Asia. Kami Jepun nak tawan Asia sebab kami nak bagi merdeka. Rupanya itu adalah satu retorik. Retorik tu apa ya dalam bahasa Melayu ni? Satu benda yang diwar-warkan tetapi tidak mempunyai niat yang ikhlas. Oh, itu dia lah. Maksudnya kita pisang lah. Satu alasan bohong yang digunakan oleh pihak luar bagi menyeru kita untuk menyokong mereka. Betul. So kita pisang lah, terciduk lah waktu tu. Terciduk waktu tu, kita ditipu oleh Jepun. Sebab tu waktu tu, penduduk tanah Melayu dah tak percaya dengan mana-mana penjajah sekalipun dalam dunia. That's why bila British nak datang balik, British susah nak masuk. So British buat apa? Dia memperkenalkan konsep Malayan Union. Okay, dia memperkenalkan konsep Malayan Union. Maksudnya, British jadikan negara kita, nama negara kita tu adalah Malayan Union. Menafikan terus hak negara dan bangsa Melayu, betul? Betul. So, bila British datang masuk ke negara kita, dia ambil je biji timah. Dia tak kata, okey, kami nak guna biji timah untuk British. No. Kami tak guna untuk tu. Kami nak guna untuk membangunkan Malayan Union. Okey. Dia manipulasi dekat situ. Bagaimana waktu tu orang Melayu mendapat semangat yang sangat kuat untuk menentang Malayan Union? Sir Syahmi, padahal waktu tu orang Melayu tidaklah keseluruhannya mempunyai daya intelektual yang tinggi. Hanya pelajar-pelajar Melayu kelahiran sekolah Inggeris dan kelahiran sekolah agama yang mempunyai tahap intelektual yang tinggi. Tetapi bagaimana ketiga itu Malayan Union menyebabkan bangsa Melayu ini boleh bersatu hati memperjuangkan untuk menolak Malayan Union ini, bermula dengan rakyat dari negeri Perlis sehingga ke Johor, Sir Syahmi. Bagaimana benda tu menyebabkan berlakunya kebangkitan rakyat? Kebangkitan rakyat ni sebenarnya didorong oleh banyak-banyak faktor. Dan salah satu faktor yang saya suka nak cerita kat sini adalah yang pertama adalah melalui pendidikan. Yang mana wujudnya golongan-golongan yang bijak pandai yang belajar ke luar negara. Okey, contoh kita ada banyaklah. Kita ada Nik Ahmad Kamel. Okay. Datuk Nik Ahmad Kamel antara contohnya yang belajar dekat luar negara. Lepas tu juga ada juga pelajar yang bijak pandai seperti Datuk On Jaafar. Yeah. So mereka ni golongan yang bijak pandai adalah mereka yang akan sebarkan fahaman bencikan penjajah ke dalam diri rakyat. Okay. Sebab waktu tu rakyat tanah Melayu mereka ni tak tahu apa-apa. Nak lawan ke, nak terima ke, mereka terpaksa ikut apa yang ada. Jadinya wujudnya pemimpin orang Melayu waktu tu, merekalah yang pergi jumpa penduduk-penduduk supaya menentang dengan British. Mereka juga yang menyedarkan rakyat melalui penulisan di dalam akhbar dan media cetak. Betul tak, Sir Syahmi? Media cetak, surat khabar. Surat khabar apa contoh-contoh yang wujud waktu tu? Akhbar Warta Negara, Utusan Melayu, Majlis. Dalam tu dimuatkan penulisan daripada golongan intelektual Melayu. Apa tujuan penulisan tu? Adalah untuk menyedarkan bangsa Melayu. Bangkitlah bahawa negara engkau sedang dijajah. Bangkitlah bahawa ekonomi engkau sekarang dieksploitasi oleh British. Bangkitlah bahawa negara dan bangsa engkau sedang dimatikan oleh pihak British. Okey, dia macam cerita, kita ambil kisah sekarang lah. Kisah sekarang, okay, macam contoh kita duk cerita tadi pasal surat khabar, penulisan, maksudnya buku-buku lah kot kan. Okey, itu adalah media sosial waktu dulu. Itulah media sosial waktu dulu yang mana orang zaman dulu, diorang TV pun tak ada. Jadi apatah lagi nak ada handphone apa semua, betul? Memang tak ada. So media sosial dia adalah buka surat khabar baca, buka novel beli baca. Melalui hasil tulisan itulah semangat nasionalisme disebarkan. Okey, macam contoh kita sekarang. Kita mungkin nak gunakan surat khabar dah kurang dah sekarang ni media sosial kita nak guna surat khabar. Mau taknya siapa je yang baca surat khabar sekarang? Ada ke? Nak tengok yang dekat rumah tu dalam Zoom ke, yang dalam YouTube ke, tak kisah ada ke?
Yang baca surat khabar sekarang? Simi saya tebal. Simi, siapa Simi pula? saya tebal. Siapa simi saya tebal tu? Hairul. Okey. Sepadang. Surat khabar. Okey. Majoriti saya yakin penduduk masyarakat kita, negara kita sekarang ni, daripada umur seawal usia 5 tahun pun dah ada handphone. Betul. Dah ada handphone seawal usia 5 tahun. Sampailah ke orang yang paling tua mungkin. Kak Ila masih ada ibu? Dah tak ada. Dah tak ada ibu mertua ke? Ibu mertua pun dah tak Dah ada. tak ada dah. Okey, mungkin tak ada lah kot. Mungkin saya macam saya dah masih ada lagi ada ibu. Tetapi arwah mak saya dulu pun menggunakan handphone. Menggunakan handphone. Menggunakan nampak. Okey. So masih menggunakan handphone jadi kan? maksud dia akhbar, novel, majalah ni dijadikan satu medium oleh penulis-penulis atau golongan intelektual dalam menyebarkan semangat nasionalisme kepada orang Melayu. Nak bagi kesedaran tu. Jadi sebab tu Syahmi gamaknya kesedaran itu menyebabkan kebangkitan orang Melayu menentang Melayunian hingga akhirnya berjaya, betul tak? Betul. Betul. Okay, sikit lagi saya nak sambung Miss Rosa mengenai isu pasal media sosial ni. Kita tengok hari ni yang berlakunya di dalam dunia ini yang mengenai berkaitan dengan isu Palestin dengan Israel ni. Disebabkan media sosial. Yang mana ada satunya perkataan Malaysia yang cukup famous dalam dunia sekarang ni. Koyak. Iaitu perkataan koyak. Everywhere semua diguna disebabkan oleh media sosial lah. Lepas tu kita ada pula tentera-tentera bawang katanya. Wah, nama dia tentera-tentera bawang. Termasuk kanak-kanak Palestin menggunakan perkataan koyak ya Syahmi untuk ditujukan kepada pengganas dan tentera Yahudi. Disebabkan oleh media. Kalau tak ada media mungkin tak sampai benda tu. Itulah kesedaran dan saya yakin pelajar-pelajar dekat YouTube pun dapat tahu yang kelas kita ada ni adalah kesedaran melalui media. Tetapi waktu zaman Melayunian, media dia surat khabar, majalah dan buku-buku novel, something like that. Okey, sebab tu salah satu kebangkitan rakyat, salah satu kesedaran rakyat untuk memperjuangkan semangat nasionalisme ini kerana adanya peranan dari media cetak atau sekarang kita kenali sebagai media sosial. Okay. Itu salah satu perjuangan. Baik lagi, kita ada perjuangan melalui persatuan, pertubuhan nak lawan Melayunian. Yalah, jap. Sebelum tu kita nak kena faham kenapa orang Melayu zaman dulu nak fight sangat dengan Melayunian ni. Diorang nak apa sebenarnya? Sebab Melayunian itu menafikan hak raja-raja Syahmi. Menafikan sebab hak raja-raja. Sebab Melayunian itu menyebabkan orang Melayu disamatarafkan dengan golongan imigran melalui konsep kerakyatan terbuka yang dipanggil prinsip jus soli. Oh, maksudnya ada dua masalah lah. Ya, paling yang menyebabkan masalah paling besar. Paling yang menyebabkan orang Melayu marah apabila kuasa raja terhakis. Padahal raja-raja Melayu atau Sultan Melayu dulu adalah lambang ketuanan Melayu, Syahmi. Oh, so sebab kuasa raja dihapuskan. Sebab tu orang Melayu dahulu sangat taat dan setia kepada Sultan kerana peranan Sultan itu nampak apabila kewujudan kerajaan Melayu disebabkan adanya raja. Okay. So apa lagi? Konsep jus soli. Air apa tu? Jus soli? Jus soli ni dia bukan air. Oh, dia bukan air. Baru saya nak order kat kedai mamak tadi jus soli. Dengar macam sedap jus solinya. Sedap. Tapi tak sedap. Tapi apa dia tu jus soli Kak Ila? Jus soli tu apabila mereka pihak British mengatakan bahawa mana-mana golongan imigran yang dilahirkan pada 1 April 1946 pada tarikh Melayunian itu diperkenalkan, maka mereka secara automatiknya menjadi rakyat tanah Melayu. Contoh, katalah sekarang hari ini tarikh berapa? 19 hari bulan. Ya betul, 19 hari bulan. Katalah kerajaan kita kata sesiapa sahaja pendatang yang ada di Malaysia sekarang, sama ada orang Myanmar, orang Nepal, orang Indonesia, orang Bangladesh, orang Korea yang datang tidak sebagai pendatang, Syahmi. Mereka datang sebagai pakar-pakar profesional. Okay? Yang saya rujuk adalah sebagai pendatang. Pendatang tanpa izin lah. Ya, jika pihak kerajaan Malaysia mengatakan bahawa mana-mana pendatang yang ada di negara kita, sama ada daripada orang Myanmar, daripada masyarakat Indonesia, ada daripada Nepal, yang pendatang, sebab pendatang asing akan menjadi rakyat Malaysia pada tarikh 19 hari bulan ni, memiliki hak-hak dan keistimewaan seperti kamu. Apa perasaan kamu? Itu contoh dah. Apa perasaan kan? Saya tak boleh lah. Mana boleh macam tu? Ini adalah tanah tumpah darah tempat yang kita lahir. Tapi bukankah kita perlu memperjuangkan juga prinsip kemanusiaan, Syahmi? Ya, Malaysia antara negara yang paling membantu, yang paling involved dalam prinsip kemanusiaan. Tetapi Malaysia membantu dengan cara-cara yang patutnya. Contoh yang pernah dilakukan iaitu kepada pelari-pelarian daripada Vietnam. Malaysia letak dekat satu pulau.
untuk membantu mereka. Tetapi kita tak bagi kerakyatan, cuma kita boleh bantu mereka dari segi macam tu. Seperti juga kita membantu bangsa Rohingya yang mencari suaka politik, betul tak? Kita tidak boleh mengiktiraf mereka sebagai rakyat Malaysia, even though mereka adalah sama agama dengan orang Islam di Malaysia, walaupun mereka ditindas dari segi kemanusiaan, tetapi kita tidak boleh ambil mereka dan mengiktiraf sebagai rakyat Malaysia. Syahmi, Faham, betul faham, tak? faham. Apa efek dia Syahmi jika berlaku lambakan pendatang di Malaysia? Apa efek dia? Ya. Mungkin kadar jenayah boleh jadi meningkat. Ya, betul. Telah dibuktikan. Telah dibuktikan, Mungkin kan? juga penguasaan ekonomi akan dikuasai oleh golongan pendatang. Sebab mereka dari wilayah yang miskin, mencari kerja, mencari kekuatan ekonomi, mencari suaka politik. Dah tentu-tentu mereka akan bekerja lebih keras dan waktu itu akan berlaku penguasaan ekonomi oleh pihak asing. Okay, itu tak, antaranya lah. Syahmi? So conclusion dia, orang Melayu tak suka kepada Malay Union adalah disebabkan dua sebab utama. Ya. Iaitu kuasa raja terhapus dan juga pengenalan kepada sistem jus soli. Betul? Okey, itu antaranya. Okey, tetapi salah satu cara lagi penentangan yang kita nak masuk sebenarnya adalah penentangan melalui persatuan-persatuan ataupun penubuhan-penubuhan. Okey, yang mana waktu tu persatuan-persatuan yang wujud ataupun pertubuhan yang wujud. Salah satu contohnya adalah Persatuan Sahabat Pena. Persatuan Sahabat Pena. Persatuan Wow. KMM dah ada waktu tu masih memperjuangkan semangat orang Melayu untuk menentang Malay. Malay Union, betul. Betul tak? Betul. Okey. Waktu tu maksud dia kamu melihat penentangan orang Melayu terhadap Malay Union tu menunjukkan perjuangan yang disandarkan dengan konsep dipimpin oleh golongan intelektual, kemudian mempunyai parti politik Syahmi. Ya, Sebab betul. waktu tu orang Melayu mula menubuhkan parti politik orang Melayu yang pertama di negara kita, iaitu Apa dia parti politik tu? UMNO. UMNO. United Malay National Organisation. Oh, UMNO ni dah lama lah kiranya. 1946 Syahmi. Ketiga Kongres Melayu yang pertama. Okey, betul. Dan niat asal sebenarnya kenapa UMNO ditubuhkan adalah untuk menentang Malay Union. Yes. Itu niat asal utama tahun Dan 1945. UMNO telah berjaya mencapai kejayaan yang cemerlang melalui 46. peranan yang dimainkan oleh Datuk On Jaafar. Oh, Datuk On Jaafar antara golongan Ya. yang menubuhkan Dia UMNO adalah ni. pengerusi UMNO untuk pertama kali. Okey, tapi kita nak tahu jugalah bila ditubuhkannya parti politik atau persatuan pertubuhan apa semua, cara diorang menentang macam mana ataupun just join saja? Okey, dah itu aku dah menentang lah. Orang Melayu ni Syahmi, dia terkenal dengan adab. Okey, dia terkenal dengan adab. Sebab tu kalau kamu rujuk perjuangan nasionalisme di Asia Tenggara, negara kita mendapatkan kemerdekaan daripada pihak British secara tolak ansur, secara pakatan murni, secara kebijaksanaan pemimpin, tidak melibatkan penentangan secara radikal atau revolusi bersenjata. Sebab itu ketiga masyarakat Melayu melahirkan perasaan marah terhadap Malay Union Syahmi. Ya. Orang Melayu tidak mengamalkan pemberontakan bersenjata, tetapi berjuang secara sederhana dengan cara buat demonstrasi aman, dengan cara menulis di dalam akhbar, dengan cara menubuhkan persatuan-persatuan Melayu. Contohnya Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor, Persatuan Melayu Kedah ditubuhkan bertujuan untuk menyatukan orang Melayu dari setiap negeri. Dan akhirnya 41 buah persatuan Melayu ini bergabung membentuk parti politik Melayu yang pertama, iaitu UMNO. Dan perjuangan orang Melayu ini walaupun bersifat tegas untuk menghalang pembentukan Malay Union tetapi dibuat secara bersungguh. Sungguh. Tapi saya kelakar lah tengok satu komen, oh UMNO lagi lama dari Israel. Lagi lama dari Israel. Yes, negara Israel terbentuk tahun 1948. Negara Haram Israel terbentuk pada tahun 1948. Tapi ni- UMNO dibentuk pada tahun 1946. Bermaksud diorang orang ni. Melayu mempunyai kesedaran nasionalisme yang lebih tinggi. Okey, cumanya kita kena tahu wujudnya persatuan ataupun parti politik ni dan cara orang Melayu menentang waktu tu adalah dengan melakukan demonstrasi secara aman. Baik, macam mana, apa efek dia dan ataupun ada kesan, ada efek kepada British kalau buat demonstrasi aman? Tak boleh ke kita nak fight guna senjata je semua kan? Okey, baik. Kisah dia waktu tu ada seorang, ada dua orang pegawai British, dia tu ahli parlimen.
Ya. Ahli Parlimen British yang datang ke Tanah Melayu waktu tu nak survey sama ada betul ke orang Melayu ni setuju dengan Malay Union. Okey. Sebab apa? Sebab diorang dekat Parlimen British, diorang dapat tahu yang orang Melayu setuju. Itu just report daripada pegawai British yang datang ke Tanah Melayu. So, Parlimen British ni, mereka betul-betul turun ke Tanah Melayu nak tengok pandangan. Nak tengok betul ke orang Melayu suka dengan Malay Union ni. Raja-raja semua dah menentang. Kenapa rakyat Melayu tak ada menentang ni? So turunlah 2 orang pegawai tersebut. Bila 2 orang pegawai tersebut sampai di Tanah Melayu, 2 orang pegawai tersebut nampak adanya demonstrasi menentang Malay Union. Sebab tu kalau awak perhatikan, diorang menggunakan bahasa Inggeris. Mereka menggunakan bahasa Inggeris supaya bahasa ni difahami oleh Parlimen British. Okey, 2 orang wakil Parlimen British itu iaitu L.D. Gummins dan David Rhys-William akhirnya membuat laporan kepada Parlimen British bahawa Malayan Union itu tidak disenangi dan ditentang secara hebat oleh orang Melayu. Ya, Betul dan tak, Sir Syahmi? akhirnya usaha mereka berjaya. Jadi, Sir Syahmi, Ya. semangat nasionalisme ni penting untuk mencapai kedaulatan negara, betul? Ya, betul. Untuk mencapai nasionalisme sebuah sangat penting. kemerdekaan tu penting, betul tak, Sir Syahmi? Seperti yang kita ajar kepada pelajar dalam bab 1 tingkatan 5, pentingnya menjaga kedaulatan negara, pentingnya mendapatkan kedaulatan negara. Betul tak, Sir Syahmi? Betul. Tetapi saya ada satu persoalan yang cukup besar dekat sini. Ya. Kita daripada dulu lagi, daripada kecil, lahir je kita, lepas tu kita naik kereta, kita nampak ada satu simbol daulat tuanku, kedaulatan negara, baca buku, buat bahasa Melayu, sejarah kedaulatan. Benda apa ni? Daulat dengan kedaulatan negara. Okey, Sir Syahmi. Ramai, Macam saya mana yakin nak ramai lah. Kita ada dekat siapa-siapa dalam studio ke dekat luar rumah ke, bila sebut je daulat, semua dah macam, apa benda tu? Kan tak pernah terfikir kan. Nak tanya mak. Tanya mak pun mak kata, lah mak pun yang tahu daulat saja ya. Okey, daulat ni dia 2 maksud yang simple je. Satu adalah pemerintah tertinggi. So bila kita rujuk kepada daulat Kekuasaan tuanku, tertinggi. Bila kata daulat tuanku, maksudnya pemerintah tertinggi adalah tuanku, iaitu merujuk kepada baginda yang di-Pertuan Agung. Agong. Bermaksud That's a apabila daulat. yang di-Pertuan Agong itu menjadi pemerintah tertinggi di negara kita, itu bukti yang cukup kukuh bahawa negara kita telah mencapai Kedaulatan yang satu lagi maksudnya kemerdekaan. Ya. Okey. Dan kedaulatan itu tidak sekadar kita menikmati, Sir Syahmi. Okey, kita tidak boleh sekadar mengatakan 31 Ogos 1957 adalah tarikh keramat negara kita diberi kemerdekaan dan kita mendapat kedaulatan. Dan kita bersenang lenang selepas itu. Tidak boleh, Sir Syahmi. Jangan senang lenang. Semangat nasionalisme ini harus dipupuk selain daripada untuk mendapatkan kedaulatan negara, juga penting untuk menjaga kedaulatan negara. Okay, let me to explain about things, Sir Saya Syahmi. suka nak ungkapkan kata-kata yang dikeluarkan oleh Tunku Abdul Rahman. Ya. Silakan, Tunku Sir Syahmi. Abdul Rahman, apabila ada seseorang tanya mengenai apakah maksud kemerdekaan. Okey, dia kata apa? Tunku Abdul Rahman kata, kemerdekaan adalah satu usaha untuk membebaskan negara daripada penjajah, dan usaha tersebut senang nak dicapai. Tetapi ia sukar untuk dikekalkan. Betul, Sir Syahmi. Ayatnya mendalam. Boleh tak saya bagi contoh, Sir Syahmi? Contohnya. Okey, contoh. Sesebuah negara yang berdaulat, jika kamu rujuk kepada bab 1, tingkatan 5, sesebuah negara yang berdaulat, dia perlu ada rakyat. Dia perlu ada wilayah. Dia perlu ada pemerintah. Dia perlu ada sempadan. Maksudnya ciri-ciri negara lah. Yes. Ciri-ciri negara berdaulat, ciri-ciri negara sama je lah. Okey, contohnya macam ni. Contoh macam ni. Jika kita telah mendapat kedaulatan negara, bermaksud sesebuah negara yang berdaulat tu dia ada rakyat dia sendiri. Dan kalau kamu rujuk kepada kes yang berlaku di Palestin sekarang, yang menyebabkan masyarakat Palestin menentang Yahudi atau golongan Israel ini, kerana Yahudi ataupun Israel adalah sebuah negara yang dibina bukan berasaskan masyarakat asal. Bukan rakyat asal, Sir Syahmi. So maksudnya dia bukan masyarakat Dia asal? bukan rakyat asal di kawasan Palestin. Maka adakah sebuah pembinaan negara yang berdaulat itu sah di sisi undang-undang antarabangsa? Tetapi perkara ini dinafikan dan dipejam mata oleh pihak-pihak kuasa veto dunia, Sir Syahmi.
Terutama apabila kamu tengok Presiden Amerika Syarikat yang telah menjatuhkan bom atom di Jepun, di bandar Hiroshima dan Nagasaki, Sir Syahmi, iaitu Presiden Harry Truman. Dia sendiri telah tertipu dengan pelobi-pelobi Yahudi untuk mengiktiraf kewujudan Israel sebagai sebuah negara pada tahun 1948. Oh, dia pun tertipu. Dia tertipu. Tapi sampai sekarang pun dia betapa masih pelobi-pelobi Yahudi ini mendominasi kuasa-kuasa barat, memujuk kuasa-kuasa barat seperti Britain dan US bagi mengiktiraf tentang kewujudan negara mereka yang mereka anggap berdaulat. Padahal negara Yahudi atau negara Israel itu tidak mempunyai rakyat asal di kawasan tersebut, Sir Syahmi. Okey, kita kaitkan dengan negara kita. Ketiga pembentukan Malaysia. Ingat balik recall balik ketiga pembentukan Malaysia. Tuanku Abdul Rahman pernah didatangi oleh pemimpin Singapura iaitu Lee Kuan Yew. Betul. Lee Kuan Yew merupakan presiden kepada Parti Tindakan Rakyat atau dikenali Petir. sebagai Petir. Oh, saya suka nama tu. Petir. Petir, bukan guruh, bukan halilintar. Okey, baik. Okey, ketiga Lee Kuan Yew datang kepada Tuanku Abdul Rahman, dia meminta agar supaya Tuanku Abdul Rahman menerima kemasukan Singapura bersama dengan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Tetapi ketiga itu Tuanku Abdul Rahman kata kalau Singapura sahaja yang masuk ke dalam bersama dengan Tanah Melayu untuk membentuk negara Malaysia, maka itu tidak dapat diterima oleh Tuanku Abdul Rahman. Kenapa, Sir Syahmi? Okey, disebabkan waktu tu Tunku Abdul Rahman risau berlakunya tidak seimbang kaum. Ya. Tidak seimbang kaum. Boleh ke Miss Rosa tolong huraikan sikitlah apa maksud tak seimbang kaum ni? Okey, dia macam ni. Kalau kita tengok selepas penjajahan Singapura oleh Stamford Raffles, okey, imperialis barat ini menjadikan Singapura sebagai pangkalan tentera, pusat perniagaan dan pelabuhan British yang terpenting di Asia Tenggara. Okay. Bagi memajukan ekonomi di Singapura, British membawa masuk ramai imigran Cina untuk datang ke Singapura. Dan jika kita gabungkan hanya Singapura dan Tanah Melayu bagi membentuk Malaysia, maka bilangan imigran akan melebihi penduduk asal. Komposisi kaum tidak akan seimbang. Tak boleh lah. That's why Tuanku Abdul Rahman terpaksa masukkan Sabah, Sarawak untuk mendapatkan komposisi penduduk asal. Kerana pembinaan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat perlu majoritinya adalah rakyat asal, Sir Syahmi. Sebab tu negara Israel adalah negara yang sebenarnya tidak berdaulat dan sering dilaung sebagai negara haram. Okey, faham. Nah, itulah kaitan-kaitan. So, kamu nampak kalau satu lagi, Sir Syahmi, kita nampak kenapa kita perlu ada semangat nasionalisme dalam mempertahankan negara. Sebab kita tidak pernah tahu apa akan berlaku kepada negara. Betul. Adakah kita boleh berjaya mengekalkan kemerdekaan? Adakah kita boleh berjaya mempertahankan kedaulatan itu untuk tempoh 100 tahun atau 200 tahun? Atau di pertengahan jalan kita diserang oleh mana-mana pihak? Contoh seperti yang berlaku di Syria, Sir Syahmi. Betul tak? Betul. Cuba ulaskan, Sir Syahmi, apa yang berlaku di Syria. Okey. Di Syria kamu nampak sebuah negara yang berdaulat tetapi mendapat ancaman daripada tentera Al-Bashar. Ingat isu tu. Hampir 15 juta rakyat Syria terpaksa melarikan diri. Dan berapa ramai rakyat Syria yang terkandas dan mati ketika menyeberangi Laut Mediterranean. Ya, kena dengan isu cuaca sejuknya. Ya. Kamu bayangkan, begitu juga apabila kedaulatan negara kita tak boleh jaga, maka akan berlaku kes-kes yang melibatkan kedudukan negara. Kedaulatan negara sering diancam. Dan ancaman terhadap kedaulatan negara ini bukan sahaja daripada pihak luar, tetapi juga dari masalah dalaman yang berlaku di sebuah negara. Betul tak, Sir Syahmi? Betul. Tapi saya yakin semua pelajar-pelajar yang ada dalam kelas sekarang ni, kalau kita tengokkan mereka sekarang ni tidak cuti daripada sekolah kan. Cuti. Lepas tu mereka last year pergi sekolah 5 bulan je. Tapi This year pergi sekolah still lagi bersemangat nak masuk ke kelas nak belajar. So, sebab ilmu tu knowledge you must apply.
that's a very good things lah. Yang mana bila knowledge. adanya masyarakat macam ni, awak adalah masyarakat baru yang mana satu hari nanti mungkin golongan awak, generasi awak pula akan memimpin negara. Dan kalau masih ada semangat macam ni, insya-Allah negara kita saya rasa masih lagi boleh mengekalkan kedaulatan negara kita ni. Betul, Syahmi. Jika semangat nasionalisme ini kita pupuk dan kita terus menjaga jati diri kita sebagai rakyat, maka dah tentu-tentu kedaulatan negara akan terus terpelihara. Betul tak, Syahmi? Betul. Syahmi boleh buat conclusion? So, secara kesimpulannya, konsep yang kita belajar hari ini adalah perjuangan ataupun cinta sayangkan negara. Okay, bila ada sifat sayangkan negara, kita sanggup berjuang untuk melakukan apa saja asalkan negara kita terselamat daripada segala masalah. Okay. Seperti lagi-lagi penjajah-penjajahan, betul? Yeah. Okay, itu antaranya. Sekurang-kurangnya kita mampu menjadi seperti bangsa Palestin yang sanggup memperjuangkan tanah air sendiri walaupun dibedil dan dinafikan hak di bumi sendiri. Miss Rosa, satu soalan cepu masa. Yes. Andai kata Miss Rosa terpilih jadi tentera, nak masuk tentera berkurang? Jika terpilih sebagai tentera, mungkin pemilihan tu akan dilihat daripada faktor umur, daripada kekuatan fizikal. Maka saya rasa macam soalan tu macam tidak kena dengan saya untuk dijawab. Melainkan kepada itu kata Syahmi. umur 21. Lebih kurang. Okey, lebih kurang. Okey. Tetapi selain daripada kekuatan fizikal, kita ada kekuatan intelektual dan semangat, mempunyai semangat yang tinggi untuk mempertahankan negara. Ya. Itu yang penting, Syahmi. Betul, memang fizikal ni penting, tetapi ni yang akan kawal segala-galanya. Ya, betul. Ni Okey, kawal jadi segala-galanya. pelajar-pelajar sekalian, untuk habiskan kelas hari ini, sebagai conclusionnya, ingatlah bahawa sesebuah negara berdiri tegak dengan sokongan rakyat dia. Bagaimana rakyat harus menyokong dengan menyumbangkan kekuatan minda, kekuatan semangat yang digerak oleh semangat serta sistem pendidikan yang berkesan, yang mampu melahirkan bangsa yang cerdik. Okay? Kecerdikan minda itu mampu untuk memajukan negara, menjaga kedaulatan negara dan meletakkan negara kita setanding dengan negara maju yang lain. Cik Syahmi? Saya rasa kita sudah cukup untuk setakat ni. Cepat sangat masa berlalu. Cepat masa berlalu, tak puas tidak hati rasa nak pula. jumpa student semua. Okay, baik. So, saya rasa dah tak ada apa-apa daripada saya. InsyaAllah, Alhamdulillah kita dah habiskan sesi. At least kita bagi kefahaman sedikit kepada student untuk belajar dengan mudah nanti. Okay, baik. Dan kami berharap supaya setiap penerangan kami akan disusuli dengan daya pemikiran kamu untuk memahami tentang konsep nasionalisme, untuk memahami bahawa ilmu itu penting, bertujuan untuk memajukan negara dan menjaga kedaulatan negara. Okey, sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Rosakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Minta maaf, salah dan silap. Okey, maafkan kami jika ada salah dan silap.